Drop it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semua, saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan bersedia untuk terus belajar. Baik, untuk kali ini kita akan pelajari mata pelajaran pendidikan Islam tahun 4 bidang Al-Quran dengan tajuk Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Sebelum itu, mari kita sama-sama bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, ini senarai kandungan yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Yang pertama, kita akan mengenal surah Al-Ikhlas. Kita akan belajar maksud Al-Ikhlas. Kita akan belajar seterusnya tuntutan surah Al-Ikhlas. Dan yang keempat, kita akan pelajari apakah kepentingan surah Al-Ikhlas. Sebelum kita pelajari lebih jauh lagi, jom kita lihat apakah maksud tadabbur surah Al-Ikhlas ini. Tadabbur maksudnya kita menghayati dan merenung sehingga meresap makna ayat Al-Quran ke dalam hati. Kemudian kita mencari hikmah dan pengajaran ayat Al-Quran untuk dijadikan panduan hidup kita. Itu maksudnya tadabbur. Alright. Okay. Jom kita lihat seterusnya. Mari kita lihat sebab turun surah Al-Ikhlas. Okey, buku teks muka surat 26. Dia ada satu gambar yang menggambarkan orang musyrikin menanyakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tersebut. Tapi orang musyrikin ini tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka terus menyembah berhala. Okay, ada satu pertanyaan, bagaimana sekiranya Tuhan itu berbilang? Macam mana dekat dunia ini Tuhan banyak? Jadi dah tentulah menjadi huru-hara, kemudian akan menjadi pergaduhan sebab banyak ketua. Okey. Seterusnya mari kita lihat pengenalan surah Al-Ikhlas. Yang pertama, surah ini merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran, mengandungi 4 ayat. Dikenali sebagai surah Makkiyah yang mana diturunkan di Mekah. Surah ini dikenali surah Al-Ikhlas kerana apa? Menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah, tauhid keesaannya. Seterusnya, Allah memiliki sifat sempurna. Sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Tak ada yang sama, tak ada setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, mari kita belajar terjemahan surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Ayat yang ketiga, Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Ayat yang keempat, Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Seterusnya, mari kita lihat apakah tuntutan surah Al-Ikhlas. Jom
belajar apakah tuntutannya, apa yang perlu kita buat ya. Okay, untuk ayat pertama, qul huwallahu ahad. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Apakah kandungan surah ayat pertama surah Al-Ikhlas ini? Kandungannya ialah Islam, agama, tauhid, keesaan. Apakah tuntutan kepada kita? Yang pertama, meyakini Allah Maha Esa. Kedua, sentiasa ikhlas dalam ibadah. Dan yang ketiga, membanyakkan menyebut kalimah La ilaha illallah. Seterusnya ayat kedua, tuntutan surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Apakah kandungan surah Al-Ikhlas ayat kedua ini? Allah tempat meminta pertolongan. Apakah tuntutannya? Memohon pertolongan hanya kepada Allah, menghindari diri daripada perasaan putus asa, sentiasa bersangka baik dengan setiap ketentuan Allah. Kita ada masalah, kita berdoa kepada Allah dan Allah akan memakbulkan doa kita dengan kehendak yang sesuai. Jom kita tengok apakah tuntutan surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan ia pula tidak diberanakkan. Kandungan ayat ini menerangkan tentang Allah tidak mempunyai anak dan pasangan. Okay. Apakah tuntutan daripada ayat ini? Kita merenung ciptaan Allah dan mengagumi kekuasaannya. Seterusnya kita yakin Allah Maha berkuasa dan tidak perlu kepada pasangan dan keturunan. Yang ketiga, kita mempelajari ilmu akidah bagi memantapkan iman. Allah tidak berpasangan, ya, tidak ada anak dan sebagainya. Allah Maha Esa. Apakah tuntutan ayat keempat? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Apakah kandungan dia? Allah tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Tak sama langsung dengan makhluk. Apakah tuntutan surah Al-Ikhlas kepada kita ni? Kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan daripada segala kekurangan. Yang hanya hebat, yang sempurna hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala yang kekurangan tu mestilah daripada makhluk sendiri, manusia. Okey. Seterusnya kita bersyukur atas nikmat kurniaan. Seterusnya menginsafi kelemahan diri. Kita rasa banyaknya kelemahan kita. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Sempurna. Seterusnya kita pelajari apakah kepentingan surah Al-Ikhlas ini dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang pertama, menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Kita dalam hati kita pegang akidah dengan kuat dengan keesaan Allah. Dan yang kedua, kita menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Syirik adalah salah satu dosa besar, ya. Jadi kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hindarkan diri. Okay. Seterusnya, yang ketiga, kita sentiasa berdoa kepada Allah. Sebab apa? Allah adalah tempat kita untuk bergantung. Keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Di sini, ya, ada hadis saya bacakan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apakah seseorang daripada kamu mampu membaca dalam satu malam 1/3 Al-Quran? Mereka pun berkata, dan siapa antara kami mampu membaca 1/3 Al-Quran dalam satu malam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qul huwallahu ahad, sebanding dengan 1/3 Al-Quran. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan, ya, walaupun ayat tu sedikit kecil, tetapi manfaatnya memberi
sangat besar, pahala yang besar. Jadi mudah saja, ayat 4 saja, tetapi kita boleh mengamalkannya. Kita boleh mengamalkannya dalam seharian kita, ya, sebelum tidur ke. Jom kita lihat. Perkara yang kelima, apakah kepentingannya? Memberi ganjaran syurga kepada orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas ini. Nak syurga? Amalkanlah surah Al-Ikhlas. Selalu amalkan surah ini. Seterusnya, yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni banyak dosa, jadi kita nak menghapuskan dosa-dosa kita boleh istighfar, ya. Kita juga boleh membaca, amalkan surah Al-Ikhlas 4 ayat ini. InsyaAllah, ya, kita mohon taubat dan menghapuskan segala dosa kita. Seterusnya, ketujuh, membentuk kepribadian Muslim. Kita mengamalkan 4 ayat ini, mudah-mudahan kepribadian kita lebih baik dari hari ke hari. Kita buat akhlak yang baik, kita menunjukkan akhlak yang baik, jadi ramai yang suka, kan? Jadi itulah antara kepentingan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, saya harap pelajaran hari ini anak-anak dapat mengamalkan dalam kehidupan seharian, dan jangan lupa amalkan surah Al-Ikhlas ini, mudah saja, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.